Assalamualaikum dan hai, nama saya Muhammad Razim Zulkifli dengan nombor matris 2020461808 daripada kelas CTU 552 EE5. Dan hari ini saya akan membentangkan tentang tugasan pembentangan individu. So, alamak, tak perlu nampak. Tugasan kumpulan tugasan kumpulan kelas saya adalah Nabi dan Rasul yang wajib diketahui, dan saya ambil tajuk Nabi Adam alaihi salam, dan untuk tajuk artikel review pula saya ambil pembunuhan dalam perspektif hukum Islam, yang di mana penulisnya adalah Imaning Yusof. Jadi saya akan mulakan dengan tugasan berkumpulan dulu, tugasan individu saya. So, isi penting yang ada pada assessment 1 iaitu tugasan berkumpulan, saya ambil Nabi Adam alaihi salam, adalah pertama latar belakang dan biodata Nabi Adam alaihi salam. Okey. Latar belakang Nabi Adam alaihi salam adalah Nabi Adam merupakan manusia pertama yang bergelar khalifah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi nabi yang pertama di muka bumi ini. Selain itu, dia diturunkan ke bumi dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, Nabi Adam juga hidup hingga berusia 900 hingga 1000 tahun mengikut hadis-hadis yang tertentu. Dan Nabi Adam dimakamkan di Gunung Kaishun. Yang kedua pula adalah sifat terpuji Nabi Adam. Okey, sifat Nabi Adam alaihissalam adalah beliau sentiasa bertaubat dan juga sentiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas semua dosa yang Nabi Adam alaihissalam buat. Sebagai contoh, apabila dia telah melanggar larangan Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak mendekati dan memakan buah khuldi, tetapi disebabkan iblis menghasut isterinya Hawa, maka dia mengikut sahaja permintaan isterinya itu. Setelah tu dia didapati melakukan dosa kerana melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia terus meminta ampun kepadanya. Dan disebabkan itulah Nabi alaihissalam dan isterinya Hawa telah diturunkan ke bumi dan menjadi manusia yang pertama yang menghuni bumi ini. Tetapi ada cerita yang lain yang menyebabkan Nabi Adam sebenarnya turun ke bumi sebenarnya. Nanti saya akan cerita dengan lebih lanjut dalam isi yang lain. Selain itu juga, sifat terpuji Nabi Adam adalah beliau seorang yang Nabi Adam alaihissalam adalah seorang yang penyabar dan tidak mengikut hawa nafsu. Sebagai contoh, ada riwayat mengatakan bahawa apabila Nabi Adam pulang dari suatu tempat, dia bertanya pada Habil, anak je, di manakah Habil, iaitu anak dia lagi seorang. Apabila Habil menjawab dia telah membunuh Habil dan menanam tubuhnya, Nabi Adam AS menerima sahaja peristiwa itu dengan redha. Dengan peristiwa inilah dan ia dapat menguatkan jiwa Nabi Adam AS untuk bersabar dan menguatkan lagi keimanan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Isi seterusnya pula adalah kisah mukjizat Nabi Adam alaihi salam. Mukjizat pertama adalah beliau menjadi khalifah pertama di muka bumi. Selain itu, beliau juga mendapat ilmu pengetahuan yang luar biasa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas dapat saja ilmu pengetahuan luar biasa ini, beliau mengajar pula pengetahuan yang beliau dapat ini kepada para malaikat. Mukjizat yang seterusnya adalah umur yang sangat panjang. Ibnu Abbas dan juga Abu Hurairah pernah meriwayatkan bahawa usia Nabi Adam AS adalah 1000 tahun. Manakala di dalam kitab Taurat dinyatakan bahawa umur Nabi Adam AS adalah 930 tahun. Untuk dibandingkan dengan manusia zaman sekarang, umur dia adalah 100 kali lebih panjang. Sebagai umat Nabi Muhammad, kita hanya diberikan kesempatan untuk hidup dalam purata 60 tahun sahaja. Tetapi ada juga yang pergi dahulu dan ada juga yang pergi lebih daripada itu. Selain itu, Nabi Adam juga mempunyai tinggi yang luar biasa. Mukjizat Nabi Adam yang ini, tinggi yang luar biasa ini, diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya
sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari. Bukhari meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad pernah bercerita berkenaan dengan tinggi Nabi Adam adalah setinggi sekitar 60 hasta, iaitu bersamaan dengan 30 meter. Jadi kalau untuk dibandingkan dengan manusia sekarang, beza sebenarnya jauh dia. Mukjizat seterusnya untuk Nabi Adam adalah anak-anak kembar. Dalam satu hadis pernah menyatakan bahawa pasangan Nabi Adam AS dan Hawa dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan 25 anak. Hampir semua anak Nabi Adam AS dan Hawa dilahirkan dengan pasangan-pasangan ataupun kembar lelaki dan perempuan. Saya isi penting yang lain adalah penyebaran agama ataupun manusia. Okey, dia sebenarnya penyebaran agama, tapi disebabkan masa Nabi Adam AS ni tak ada penyebaran agama, jadi saya buat penyebaran manusia. Okey, untuk penyebaran manusia hanyalah anak-anak Nabi Adam AS. Selepas saja Nabi Adam AS dan Hawa turun ke bumi, diceritakan bahawa Nabi Adam AS telah diturunkan di Bukit Safa, manakala isterinya Hawa diturunkan di Bukit Marwah. Ada juga setengah pendapat yang menyatakan bahawa Nabi Adam AS diturunkan di India. Untuk anak Nabi Adam AS ini, macam saya telah cakap dalam isi yang sebelum ni, Nabi Adam AS dan juga isterinya Hawa telah melahirkan 25 anak berpasangan, kembar lelaki dan perempuan. Tetapi antara anak-anak Nabi Adam AS dan Hawa, ada juga yang tidak mengikut ajaran yang diberikan oleh Nabi Adam AS untuk mentaati dan mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Malah ada juga yang tidak mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga kerap dengar peristiwa tentang Habil dan Qabil. Okay, untuk isi seterusnya saya akan menceritakan tentang itu pembunuhan pertama di muka bumi. Diceritakan dalam beberapa tafsir bahawa Qabil mempunyai keinginan yang sangat tinggi, yang sangat kuat untuk membunuh saudaranya iaitu Habil. Kerana korban Habil diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Habil telah dikahwinkan dengan Iklimah, iaitu kembar Qabil. Sebelum pembunuhan ini berlaku, Habil telah memberikan nasihat dan juga peringatan kepada Qabil untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan suruh bertaubat. Tapi satu hari ketika Habil tengah menggembala kambing dan tertidur, secara tiba-tiba Qabil datang dengan memegang batu. Batu itu dilemparkan kepada Habil. Dalam sejarah lain, ada yang mengatakan bahawa Habil dicekik dan juga digigit oleh Qabil macam binatang liar yang tengah makan mangsa dia. Ada sekali disebabkan Habil meninggal dunia disebabkan Qabil dengan Qabil tanpa minta ampun meninggalkan tubuh Habil tu di tempat yang terbuka. Sebab Qabil dah tak tahu dah nak buat apa dengan mayat si Habil. Jadi selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala telah menunjukkan cara untuk menanam tubuh Habil dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala telah mendatangkan seekor burung gagak yang sedang bertarung, dan dia melihat burung itu mati. Habil melihat burung yang telah mati itu ditanam ke dalam tanah. Maka Qabil berfikir untuk membuat perkara yang sama seperti apa yang telah dilakukan oleh burung itulah. Tindakan Qabil ini telah mendatangkan kerosakan kepada dirinya sendiri, kerana dia akan menanggung dosa atas pembunuhan dia. Okay, isi seterusnya adalah penceritaan Nabi Adam AS dalam agama lain. Terdapat apa yang saya dapat jumpa adalah dua agama lain, iaitu dalam kitab Hebrew dan juga dalam kitab Bible. Okay. Isinya lebih kurang sama apa yang telah dirungkaikan dalam Al-Quran. Cerita dia hampir sama, kecuali di dalam Al-Quran dia menerangkan bahawa Nabi Adam AS dikeluarkan daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala,
disebabkan makan buah kuldi. Tapi sebenarnya kalau diikutkan dalam Al-Quran dan juga hadis, Nabi Adam sebenarnya bukan dikeluarkan sebab melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala memang akan menurunkan Nabi Adam alaihissalam ke bumi untuk dijadikan khalifah di muka bumi ini. So terdapat perbezaan di situ sebab dalam kitab Hebrew dan juga Bible katanya disebabkan Nabi Adam melanggar perintah Allah, melanggar perintah Tuhan, jadi dia diturun ke bumi. Kalau dia tidak melanggar perintah Tuhan, kita akan umat-umat dia semua akan berada di syurga sekarang ini. Jadi tidak, pencitraan Nabi Adam dalam agama lain ni lain daripada dalam kitab Al-Quran kita. Untuk isi yang terakhir ni adalah kesilapan kaum dan juga individu terdahulu yang masih terjadi sampai sekarang. Jadi untuk isi ni macam saya telah cakap tadi, adalah pembunuhan pertama di muka bumi ini melalui kisah Habil dan Kabil. Disebabkan Kabil mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk membunuh Habil, disebabkan Habil telah kerana Habil korban Habil telah diterima oleh Allah, dan juga Habil telah dikahwinkan dengan Iklimah, iaitu kembar Kabil. Jadi disebabkan ini Kabil berasa sangat marah dan juga hendak membunuh dia, tapi dengan hasutan syaitan dan juga iblis, dia menguatkan lagi rasa untuk membunuh. Jadi hukumannya dalam Islam adalah untuk membunuh ini, dia terdapat banyak sebenarnya hukuman bunuh ini dalam Islam. Okey, untuk assessment yang kedua pula adalah artikel review. Dan artikel yang saya ambil adalah daripada penulis Imani Yusof, Pembunuhan dalam Perspektif Islam. Okay, di dalam artikel ini saya assessment ini diminta untuk kita pelajar membuat kritikan artikel, sumbangan artikel, dan juga apa yang pengkaji dapat, iaitu saya berdasarkan artikel ini. Jadi dalam kritikan artikel ini saya ingin mengkritikkan tentang cara penulisan penulis, kerana penulis adalah orang Indonesia, tapi apabila kita sebagai orang Malaysia, kita faham sedikit demi sedikit tentang perkataan Indonesia. Jadi apabila saya membaca, ada perkataan-perkataan yang saya tak berapa faham. Dan contohnya apabila orang luar, orang yang tak tahu bahasa Indonesia akan translate ke Google Translate, apa yang saya dapat adalah contohnya, contoh ayat yang ada dalam artikel itu adalah syarat-syarat yang dimasukkan adalah sebagai berikut: berlaku seorang mukallaf, baligh ataupun berakal. Okey, daripada situ bila saya translate ke bahasa Malaysia, ini adalah dia. Syarat yang dimasukkan adalah berikut. Pelakunya adalah seorang yang mualaf. Jadi kalau kita tengok situ, mukallaf tiba-tiba jadi mualaf. Jadi dia ada perbezaan di situ. Perbezaan dia dekat situ. Jadi apabila contohnya orang luar negara, orang yang hendak mendekati Islam, dia tukar ayat ini ke dalam Google Translate, dia mungkin akan tersilap faham tentang artikel yang hendak disampaikan oleh penulis ini. Okey, untuk selain itu adalah dari segi sumbangan artikel ini. Artikel ini mempunyai isi yang terperinci, contohnya daripada segi jenis pembunuhan, dari segi kisah dan juga pembalasan. Jadi daripada situ saya dapat pastikan memang terperinci dia punya artikel ini, sebab dalam pembunuhan ada 3 jenis, dan dalam 3 jenis tu ada, dalam satu jenis tu ada unsur-unsur dia. Jadi sumbangan dia banyak bila orang nak kaji artikel ini. Selain itu, apa yang pengkaji dapat berdasarkan artikel ini, apa yang saya dapat adalah saya lebih faham mengenai jenis-jenis pembunuhan dan juga pembalasan. Jadi selama ini saya ingat bila orang membuat satu pembunuhan dan sebagainya, dia mesti dibalas dengan pembunuhan. Tetapi di dalam artikel ni dia menceritakan tidak semestinya kalau seseorang itu membunuh, jadi dia punya hukuman adalah bunuh. Jadi dia ada peringkat-peringkat yang tertentu yang untuk menentukan pembunuhan itu. Itulah apa yang saya dapat daripada artikel review ini. Saya rasa itu saja daripada saya untuk assessment 2. Assessment saya satu agak panjang sebab isinya yang banyak. Okay, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.